Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yusuf Azamuddin bin Zaharuddin daripada Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu, pelajar Asas Sistem semester ketiga, sesi 2019-2020. Hari ini saya akan bercerita tentang kepribadian Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jom kita saksikan. Okey, nama sebenar beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Dilahirkan pada tahun 1926 di sebuah perkampungan desa Syafat At-Turab, Mahallah Al-Kubra, Gharbiyah, Mesir. Sebutan yang tepat adalah Al-Qaradawi sepertinya dinyatakan dalam bukunya Ibnu Al-Qariyah wa Al-Qutab, tetapi ahli Syam menyebutnya dengan Al-Qaradawi, ianya dinisbahkan kepada perkampungan Al-Qardah. Yusuf Al-Qaradawi berasal daripada keluarga sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai seorang petani dan ibunya bekerja sebagai seorang peniaga. Ketika beliau berusia 2 tahun, beliau telah kehilangan ayahnya dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun. Beliau dijaga oleh bapa saudaranya yang bernama Ahmad. Yusuf Al-Qaradawi melalui pelbagai cabaran di dalam kehidupannya sejak kecil lagi. Kehilangan ayahandanya sejak berumur 2 tahun dan bondanya ketika berumur 15 tahun sudah pasti memberi kesan yang mendalam kepada dirinya. Beliau tidak menikmati kehidupan yang mewah, suasana keluarga bersama-sama bapa saudaranya yang mendidik beliau dengan didikan agama, termasuk bi'ah kampungnya yang mementingkan ilmu dan amalan agama, berjaya membentuk peribadi dan aspirasi Islam di dalam diri beliau. Yusuf Al-Qaradawi mendapat pendidikan awal di Kutab, iaitu pendidikan agama sejak beliau berumur 5 tahun lagi, dan di Madrasah Ilzamiyah ketika beliau berumur 7 tahun. Sebelum usianya 10 tahun, beliau berjaya menghafal Al-Quran sepenuhnya, termasuk menghafal kitab Al-Tuhfat serta menguasai ilmu tajwid. Oleh kerana keluar biasaan kebolehan dan bakat beliau digelar sebagai Syekh Yusuf dan menjadi imam. Beliau kemudiannya menyambung pengajiannya di Mahad Rendah Tanta selama 4 tahun dan di Madrasah Tanawiyah selama 5 tahun. Semenjak kecil, Yusuf Al-Qaradawi sangat bercita-cita untuk menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar, dan cita-citanya tercapai apabila beliau melanjutkan pengajian di Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar pada 1952 hingga 1953 dan terpilih sebagai pelajar terbaik keseluruhannya. Beliau kemudiannya mengambil pengkhususan di Fakulti Bahasa Arab dan berjaya memperolehi ijazah sarjana dan diploma pendidikan dengan pangkat kelas pertama. Beliau juga memperolehi diploma Bahasa Arab dan Sastra daripada Akademi Kajian Bahasa Arab Tinggi. Pada tahun 1960, beliau telah menamatkan pengajiannya di peringkat ijazah tinggi di Fakulti Usuluddin di dalam bidang tafsir dan hadis. Oleh kerana keadaan politik Mesir yang cukup gawat beberapa tahun, beliau terpaksa menangguhkan pengajiannya PhD selama 13 tahun dan akhirnya pada tahun 1973 beliau berjaya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dengan kepujian melalui tesisnya yang bertajuk Fiqh Al-Zakat. Fiqh Al-Zakat atau Ensiklopedia Zakat ini dianggap sebagai sumbangan terpenting dalam aspek zakat pada abad ini. Walaupun beliau sibuk dengan jadual hariannya, beliau telah berjaya menghasilkan lebih daripada 120 buah buku di dalam pelbagai bidang seperti akidah, sumber hukum Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, usul al-fiqh,
bidang ibadat, hal ehwal wanita dan kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi dan kewangan, perubatan, politik dan pemerintahan. Diceritakan bahawa beliau selalu menghabiskan waktunya sehingga 14 jam sehari di perpustakaan rumahnya untuk menelaah dan menulis buku. Beliau bukan sahaja menghasilkan penulisan akademik yang berkualiti tinggi dan menjadi rujukan utama ilmuwan, tetapi menyumbangkan pelbagai makalah di dalam pelbagai majalah dan akhbar harian di peringkat kebangsaan. Selain mendapat pengiktirafan sebagai seorang ilmuwan, Yusuf Al-Qaradawi juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang pentadbiran dan juga bidang pendidikan. Antara jawatan yang pernah beliau sandang adalah penyelia hal ehwal di Kementerian Wakaf dan Jabatan Kebudayaan Islam Al-Azhar, pengasas dan dekan Fakulti Syariah dan Pengajian Islam UC Qatar, pengarah Kolej Agama Qatar, pengarah bahagian pengajian Islam di Fakulti Pendidikan Qatar dan pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah UC Qatar. Sumbangan Yusuf Al-Qaradawi juga mendapat pengiktirafan di seluruh dunia dan ini dapat dilihat melalui pelbagai anugerah yang diterimanya, seperti Anugerah Ekonomi Islam Bank Pembangunan Islam, Anugerah Antarabangsa Raja Faisal dalam bidang pengajian Islam, Anugerah Kecemerlangan Sarjana Universiti Islam Antara Malaysia, Anugerah Sultan Hassan Al-Bolkiah dalam bidang fiqh, Anugerah Sultan Al-Uwais Emiriyah Arab Bersatu, Anugerah Antarabangsa Dubai dan Anugerah Tokoh. Jika kita lihat dengan perkembangan sejarah pendidikan beliau berjaya memperolehi ijazah Doktor Falsafah walaupun beliau berasal daripada keluarga yang sederhana. Jelaslah kita dapat lihat bahawa apabila seorang individu ingin menuntut ilmu dengan ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan memudahkan perjalanan seorang individu dalam menuntut ilmu bersesuaian dengan hadis berkaitan dengan tuntutlah ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkannya bagi satu jalan untuk menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Dalam huraian hadis ini, kita dapat simpulkan 3 isi penting. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu akan mendapat kemudahan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Yang kedua adalah orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan memberi faedah kebaikan dirinya dan masyarakat serta negara. Sebelum saya menamatkan video pada hari ini, saya ingin berpesan kepada semua saudara dan saudari sekalian. Kita sebagai umat Islam wajiblah menuntut ilmu walau apa jua keadaan sekalipun, mahupun ilmu fardu kifayah dan juga fardu ain. Oleh itu, ingatlah saudara-saudari sekalian, hidup kita adalah ibarat seorang pengembara. Carilah ilmu selagi nyawa masih tergantung dalam badan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.